Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah sihat ya. Okey, hari ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Akhlak dan Tasawuf darjah 5. Okey, hari ini kita telah masuk pelajaran 8 iaitu syukur. Apa itu syukur? Kita selalu dengar banyak kaum bersyukur. Kau ni tak bersyukur lah. Tapi kita tak tahu lebih detail apa itu syukur. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk syukur dan kita akan lebih kenal apa maksud syukur. Okey, diharapkan semua bersedia. Keluarkan buku teks muka surat 41. Okey, Ustazah teruskan ya. Pertamanya kita mesti nak berkenalan dengan maksud syukur. Okey. Syukur ialah nikmat yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak dan bentuknya bermacam-macam. Setiap detik yang dilalui tidak akan terlepas daripada nikmatnya yang banyak sehingga manusia tidak mampu menghitungnya. Salah satunya apa? Sekarang ni kita dapat bernafas. Bernafas dengan tenang kan. Jadi kita kena bersyukur. Bersyukur ni bukan hanya bila dapat sesuatu yang wow. Bukan. Awak berjaya, bersyukur. Awak boleh makan, bersyukur. Awak boleh buang air, bersyukur. Kan? Kalau awak tak boleh buang air, macam mana? Susah lah kan? Jadi, setiap segala perkara yang berlaku, jangan lupa sebut Alhamdulillah. Sebut terima kasih Allah. Jangan malu, sebut terima kasih Allah. Okey? Kita teruskan. Okey, sekarang ini didatangkan firman Allah Ta'ala berkenaan syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Apakah artinya? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya. Kalau suruh kira berapa banyak yang Allah bagi dekat awak, awak tak akan boleh hitung. Terlalu banyak. Sebab itu kena banyakkan bersyukur, sebut Alhamdulillah. Faham? Alhamdulillah. Okey, Ustazah teruskan. Okey, kita tengok sekarang pengertian syukur. Okey, pengertian syukur ini kalau kita tengok ada dua. Yang pertama, syukur dari segi bahasa. Syukur diambil dari kata syakara. Syukuron yang berarti berterima kasih kepadanya. Kan? Syukron jazilan ya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Jadi, syukron tu berterima kasih. Jadi, syukur daripada kata syakara, syukuron. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah pula, syukur ini ialah berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyatakan rasa lega, lapang dan senang terhadap nikmat yang diberikan kepadanya. Bersyukur sebab kita suka, gembira, di mana rasa senang dan lega itu terwujud pada lisan, hati maupun perbuatan. Lisan dari segi perkataan, hati dari segi macam kita sentiasa berfikiran baik dengan Allah. Perbuatan kita lakukan perkara yang baik, tanda kita bersyukur kepada Allah. Dapat rezeki lebih, bagi sedekah. Nampak kucing datang, bagi kucing makan. Itu tandanya kita bersyukur lah tu kan. Berkongsi kebaikan yang Allah Ta'ala bagi pada kita kepada orang lain. Itu maksudnya bersyukur. Apa yang ada, bersyukur. Jangan selalu membanding-bandingkan diri kita dengan kawan kita. Kawan kita mak dia belikan macam ni, aku dapat ni. Jangan. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi kita jangan tersuka, jangan selalu membanding-bandingkan. Kalau kita selalu membanding-bandingkan, kita akan rasa kita ni tak cukup. Rasa rendah diri lah. Jangan. Jangan sesekali ya. Allah Ta'ala tak akan melihat segala yang benda-benda macam tu. Harta awak kaya semua tak. Allah Ta'ala tak akan pandang. Okey? Allah Ta'ala pandang pada mereka yang sentiasa bersyukur walaupun sedikit. Ya? Okey. Jelas tak? Jelas ya?
Okey, sekarang ini kita tengok dalil syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Apakah artinya? Artinya, oleh itu, makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Ya, pastikan apa-apa yang diberi, contohnya macam makanan, pastikan ianya datang daripada hasil yang halal. Maksud hasil yang halal tu macam mana? Cara kita mendapatkan wang tu mestilah dalam cara yang halal, bukan dengan cara nak dapatkan sesuatu tu dengan cara yang haram. Nanti bagilah dekat mak, dekat anak bini kita makan, biar nampak mewah, sedangkan duit tu duit haram. Jadi bila dah jadi darah daging, itu akan meninggalkan kesan kepada anak-anak, yang mana mereka akan sebenarnya bila kita makan benda-benda yang kurang baik, yang tidak halal ini, akan mengakibatkan hati kita keras. Hati keras ni macam mana? Bila kita ditegur, kita tak nak menerima. Tak nak. Kita rasa kita sentiasa betul. Sebab hati dah keras, kita susah nak menerima teguran. Okey, jadi bila kita hendak makan, pastikan makanan itu daripada sumber yang halal, insya-Allah, ya. Baiklah, saya teruskan lagi. Okey, sekarang ini adalah hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu menceritakan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Iza ja'ahu amrun sururun aw yasurru bihi kharra sajidan syakiran lillahi ta'ala." Apa artinya? Artinya ialah bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh sesuatu yang menyenangkan dirinya, atau baginda ni mendapat khabar gembira, maka baginda terus bersujud sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, bila kita pernah tengok tak, contohlah yang kita selalu tengok macam orang main bola sepak kan kat padang, mereka mesti akan sujud lepas tu. Ada yang Islam kan, ada yang sujud. Itu tanda mereka gembira di atas kemenangan. Bila mereka gembira, mereka sujud syukur. Jadi, bila Rasulullah ini ada sesuatu perkara yang menyenangkan baginda, atau Rasulullah mendapat khabar gembira, Rasulullah akan sujud syukur. Okey? Namanya sujud apa? Sujud syukur, tanda rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Faham ya? Okey, seterusnya, sekarang ini kita tengok pada hakikat syukur, dan juga ianya juga adalah kesan bersyukur kepada Allah. Okey, hakikat kesyukuran terhadap pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan merupakan bukti kejujuran dalam hati manusia. Ya, bila kita bersyukur kepada nikmat yang Allah bagi, ianya tanda bukti kejujuran dalam hati seorang manusia. Faham? Okey. Lantaran itu, sesuatu yang baik disyukuri kerana kesyukuran merupakan balasan yang tabi'i, iaitu semua jadi mengikut fitrah yang lurus. Jadi kita ni tanda bersyukur kita apa? Kita solat, apa yang Allah suruh kita buat, kan? Allah SWT suruh berpuasa, puasa. Ikut. Kalau kita tak bersyukur ni, kita sepatutnya berfikir kan, kenapa aku tak nak bersyukur, sedangkan aku ni, Allah Ta'ala ni dah bagi aku bernafas hari ni, dah bagi aku makan, aku sihat, tak sakit, kan? Macam-macam Allah bagi. Kita ni tak bersyukur kan? Jadi bila kita fikir benda-benda macam tu, secara macam rasionalnya kita akan fikir, semua tu Allah Ta'ala bagi pada aku, so aku takkan tak nak bersyukur kan? Tak malu ke kan tak nak bersyukur pada Allah kan? Jadi kena banyakkan bersyukur kepada Allah. Selain itu, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bukti betapa dekatnya seseorang itu dengan Allah Taala. Ya, bila hati kita bersyukur, akan menjadikan kita ni seorang yang dekat dengan Allah. Kesannya, bila kita dekat dengan Allah ni, apa kesannya? Kesannya kita enggan mengotorkan hatinya dengan sifat sombong terhadap orang lain, dan tidak akan menggunakan nikmat tersebut bagi tujuan yang tidak baik. Ya, bila kita ni dah dekat dengan Allah, kita takkan ada perasaan sombong.
Oh, kan? Bila kita dah selalu, oh semua ni datang daripada Allah, ni semua ni Allah yang bagi. Orang puji pun, awak cakap, semua ni Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi, takkan dapat semua tu kan? Jadi semua apa yang awak dapat tu, semua Allah yang bagi. Okey, bila kita dekat dengan Allah, kita secara rasional kita tak akan mengotorkan hati kita dengan sifat yang sombong. Takkan takabur, takkan macam membandingkan diri kita dengan orang lain, takkan. Dia akan sentiasa merendah diri dan tidak akan menggunakan nikmat tersebut bagi tujuan yang tidak baik seperti menindas dan bersikap zalim. Ya, bila Allah Ta'ala memberikan kelebihan seperti kekayaan kepada seseorang, bila ia bersyukur, ia tidak akan menindas orang bawah. Dia tahu apa yang dia dapat tu semua daripada Allah. Hasil usahanya itu di atas keredaan Allah. Jadi Allah reda, dia dapatlah kan. Jadi bila dia dekat dengan Allah, dia tak akan menindas mereka yang berada di bawahnya. Malahan, ia menolong mereka. Sama-sama. Saling tolong-menolong. Ini sekaligus mendorong manusia melakukan amalan soleh. Dalam bersyukur tu, dia tolong orang, dapat pahala lagi. Kan? Hidup ni sebenarnya simple je. Kita ni jangan suka menyusahkan orang supaya akan datang kita pun tak disusahkan orang lain. Lepas tu saling tolong menolong. Lepas tu jangan suka bersangka buruk dengan orang. Barulah hidup kita ni happy kan, tak ada masalah, tidur pun tenang kan. Tak adalah tak puas hati dengan aku ke, tak. Kalau kita ni jenis orang yang, dan jangan suka ambil tahu sangat hal orang. Kita memang perlu ambil tahu, tapi jangan sampai terlalu ambil tahu korek sampai ke hal keluarga pun kita masuk campur. Jangan. Kita biasa-biasa je. Okey, jadi dengan itu dapatlah nikmat itu disuburkan dan bertambah keberkatannya. Jadi kita hiduplah dalam keadaan yang sederhana, harmoni, tenang. Bila dapat sesuatu, bersyukur. Bila ditimpa masalah, kita banyakkan istighfar, muhasabah diri. Mesti ada yang Allah nak tegur kita. Kan? Kita takkan sentiasa hidup kita ni sentiasa baik kan. Dia mesti ada naik turun. Kadang-kadang ada masalah kan. Jadi bila adanya masalah ni, kita jangan terlalu fikirkan sampai dah tak betul dah otak kan. Jangan. Kita kena banyakkan istighfar. Kita kena fikir. Mesti ada something wrong yang kita telah buat, yang Allah Ta'ala nak tegur kita. Ada salah kita. Jadi kena muhasabah diri. Okay, insyaAllah. Jadi hari ini kita belajar sampai hakikat syukur saja. Jadi akan datang kita akan belajar cara bersyukur menurut ulama tasawuf. Okay, minggu depan lah insyaAllah. Yang ini cara bersyukur ni. Okay, itu saja pembelajaran kita pada hari ini insyaAllah. Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.